Halo, selamat berjumpa kembali bersama dengan saya juga Felix yang akan mengajar anda sejarah tingkatan 2, iaitu yang mana saya akan memfokuskan pada minggu ini ialah 1.3 Kerajaan Alam Melayu yang masyhur. Baik, sebelum kita melihat kepada pembelajaran kita lebih lanjut, jadi elok kalau kita lihat dahulu apa objektif dan juga kriteria kejayaan yang akan kita dapat dalam pembelajaran kali ini. Okey, dari segi objektif pembelajaran, di akhir pembelajaran murid akan dapat ataupun anda akan dapat menjelaskan pengasas kerajaan alam Melayu dan yang kedua menyatakan kemasyhuran kerajaan alam Melayu. Okey, dan bagi kriteria kejayaan di akhir pembelajaran, anda akan dapat menjelaskan sekurang-kurangnya 5 daripada 7 pengasas kerajaan-kerajaan Melayu secara lisan. Okey, dan yang kedua menyatakan contoh kemasyhuran kerajaan alam Melayu secara lisan. Jadi banyak di dalam pembelajaran kita kali ini kita akan buat dia secara lisan. Okay, dan sehabis daripada video ini, nanti saya akan mengarahkan anda untuk berkomunikasi dengan saya secara alamiah. Okay? Dan kita lihat bagaimanakah kamu boleh menjelaskan 5 daripada 7 pengasas kerajaan-kerajaan alam Melayu ini tadi. Okay? Okey, jadi kita lihat pengenalan kepada topik kita hari ini, iaitu 1.3 Kerajaan Alam Melayu yang masyhur. Okey, di Alam Melayu ini terdapat 7 kerajaan alam Melayu yang sangat masyhur. Contohnya adalah Kerajaan Funan, Kerajaan Champa, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan juga Gangga Okey, untuk pengetahuan anda semua, di negara kita di dalam tujuh kerajaan ini ada 2 kerajaan yang berada di negara kita. Siapakah? Nanti kita lihat dalam seterusnya, dekat slide yang seterusnya. Okey, kita lihat daripada kemasyhuran ini. Okey, aspek yang kita libatkan adalah dari segi aspek pemerintahan, ekonomi, agama dan juga kemunculan pelabuhan. Tapi kalau bagi saya, kebiasaan kalau kita ingin melihat sebuah kerajaan yang masyhur, okay, kita boleh lihat dari segi kemunculan pelabuhan ini. Bagaimana, kenapa kemunculan pelabuhan ini saya anggap sebagai satu yang membuat kerajaan tersebut masyhur. Disebabkan kalau di pelabuhan ini tadi, kalau banyak pedagang yang datang dari luar, okay, maksudnya orang sangat suka untuk datang dekat negara tersebut untuk berdagang, mungkin dari segi layanan oleh kerajaan tersebut bagus. Itu yang menyebabkan mereka ingin datang ke sesuatu tempat ataupun negara ataupun kerajaan ini tadilah yang sangat masuk. Okey, tanpa melengahkan masa kita lihat terus kerajaan yang pertama. Apakah kerajaan pertama yang sangat masyhur ini? Ianya adalah Kerajaan Funan. Kerajaan Funan. Okey, Kerajaan Funan ini berpusat di Vadapura. Diasaskan oleh seorang Brahmin yang bernama Kaundinya. Okey, dan beliau berkahwin dengan Soma, iaitu seorang pemerintah di Sungai Mekong, dan mereka ini tadi bila dah berkahwin, okey, bersama dan sebab mereka ni sama-sama pemerintah, jadi mereka membentuk Kerajaan Funan. Okey. Dan dari segi kemasyhuran, semasa diperintah oleh Fan Shiman, okey, Kerajaan Funan ini telah meluaskan empayar Funan ke Sungai Mekong hingga Teluk Cam Ranh di sebelah timur. Okey, dan
Beliau terus menguasai selatan Myanmar dan juga segenting Kra. Ini adalah kejayaan beliau, iaitu Fan Shiman ini tadi. Kejayaan beliau menguasai wilayah ini dan membolehkan Funan menguasai jalan perdagangan utama antara timur dengan barat. Dan ini yang telah menyebabkan kerajaan Funan menjadi pusat perdagangan utama di alam Melayu. Walau bagaimanapun, biasalah kerajaan lama ni kan, bila dia dah sangat masyhur, gemilang, dan akan ada pengakhirannya. Nah, tiba pula di kerajaan Funan, Raja Funan yang terakhir, yang bernama Rudravarman, dan serangan kerajaan Chenla yang terletak di utara Funan telah menyebabkan kemerosotan kerajaan Funan. Mungkin dari segi pemerintahan Raja Funan Rudravarman ni tadi mungkin kelemahan daripada segi pemerintahannya, dan ini yang menyebabkan kerajaan Funan merosot. Itu dia. Yang kedua adalah kerajaan Champa. Kerajaan Champa ini diasaskan oleh Julian pada 192 Masihi, dan pusat kerajaan ini adalah di Indrapura, yang mana kalau kita lihat dalam filem-filem Tan Sri P. Ramlee ada yang mengaitkan tentang Indrapura, negara Indrapura. Okey, negeri Indrapura pun ada. Okey, dan untuk pengetahuan anda, Champa sering berhadapan dengan serangan dari Dai Viet. Okey, di manakah Dai Viet ini? Dai Viet ini adalah merujuk kepada kawasan Vietnam, okey, utara Vietnam hari ini. Julian ini tadi berjaya membebaskan Champa daripada pengaruh Cina. Maksudnya tidak ada orang Cina yang mempengaruhi mereka dari segi budaya kah, dari segi bahasa kah, sehingga mereka boleh mengamalkan bahasa sendiri. Okey, dan apa pula kemasyhuran kerajaan Champa ini tadi? Okey, di bawah pemerintahan Che Bonga, beliau berjaya mengatasi ancaman Dai Viet dan meluaskan empayar Champa ke wilayah Dai Viet hingga lembah Sungai Merah. Dan serangan Champa ke wilayah Dai Viet berjaya membunuh Raja Tran Dutong. Dan pemerintah Dai Viet. Raja Tran Dutong ini tadi adalah pemerintah Dai Viet. Okey? Dan pemerintahan beliau mendapat pengiktirafan daripada dinasti Ming pada tahun 1369. Dan seperti yang saya cakapkan tadi, memang akan mengalami kemerosotan. Okey, dan kerajaan Champa bermula merosot apabila pemerintahnya Indravarman meninggal dunia pada tahun 1441. Indravarman lebih kurang namanya seperti kerajaan Funan tadi kan. Okey, tapi yang ini lain. Okey. Dan ini yang menyebabkan Dai Viet menggunakan peluang ini dengan melancarkan beberapa serangan ke atas Champa, dan pada tahun 1471 Champa ditawan oleh Dai Viet. Tiga. Okey. Kerajaan Sriwijaya. Okey. Kerajaan Sriwijaya diasaskan oleh Dapunta Hyang Srijaya Nasa pada tahun 683 di Palembang. Di manakah Palembang? Palembang adalah berada di Indonesia. Dan beliau telah memperkukuhkan kerajaan Sriwijaya dengan menakluk kawasan sekitarnya seperti Bangka dan juga Taruma. Dan apakah pula kemasyhuran yang telah dialami oleh kerajaan Sriwijaya? Semasa era pemerintahan Sang Ramadhananjaya pada abad ke-8, Sriwijaya telah berjaya menakluk Sumatera, selatan Myanmar, tanah Melayu dan juga segenting Kra. Kalau kita lihat lagi, penaklukan ini juga membolehkan Sriwijaya menguasai jalan laut antarabangsa seperti Selat Melaka dan juga Selat Sunda, seterusnya menjadi kuasa perdagangan utama di alam Melayu. Dan
kerajaan Sriwijaya ini sangat terkenal apabila menjadi kuasa perdagangan utama di alam Melayu. Selain terkenal sebagai pusat perdagangan, Sriwijaya menjadi pusat pengajian agama Buddha. Disebabkan itu kalau di Indonesia, kalau kita lihat ada yang beragama Buddha walaupun mereka bukan Chinese. Okay. Dan serangan tentera Chola dari selatan India pada tahun 1025 telah menyebabkan kerajaan Sriwijaya menjadi lemah. Itu yang menjadi punca kepada kemerosotan kerajaan Sriwijaya. Keempat, kerajaan keempat adalah kerajaan Angkor yang mana berpusat di Hariharalaya dan diasaskan oleh Jayavarman II dari Chenla. Dan beliau telah menyatukan wilayah di lembah Sungai Mekong. Okey. Dan apakah pula kemasyhuran yang telah dialami oleh kerajaan Angkor? Semasa pemerintahan Suryavarman II, beliau meluaskan empayar Angkor ke sekitar lembah Sungai Mekong hingga selatan Myanmar. Beliau berjaya menghalang ancaman daripada Champa dan juga Dai Viet. Biasa kalau dah jadi sebuah kerajaan ni, mereka ingin mengalami. Terusnya yang keempat adalah kerajaan Angkor. Kerajaan Angkor yang berpusat di Hariharalaya dan diasaskan oleh Jayavarman II dari Chenla. Yang mana beliau telah menyatukan wilayah di lembah Sungai Mekong. Semasa pemerintahan Suryavarman II, beliau telah meluaskan empayar Angkor ke sekitar lembah Sungai Mekong hingga selatan Myanmar. Ini antara kemasyhuran kerajaan Angkor. Dan beliau berjaya menghalang ancaman daripada Champa dan juga Dai Viet. Kebiasaannya kalau kerajaan ini bila dah menjadi sebuah kerajaan yang kuat, jadi mereka ingin memperluaskan kuasa sana sini, berebut tanah ini, berebut wilayah ini. Dan di samping mewujudkan jalinan perdagangan antara pedagang tempatan dengan pedagang luar. Ini yang telah dibuat oleh Suryavarman II ini tadi. Dan usaha beliau ini tadi diteruskan pula oleh Jayavarman VII yang telah meluaskan empayar Angkor hingga sempadan Annam. Beliau membina Angkor Thom dan mendirikan 102 buah hospital. Dan selepas kematian Jayavarman VII ini tadi, Angkor mula lemah dan serangan Siam pada tahun 1594 telah melemahkan kerajaan Angkor. Kalau kita lihat kerajaan Angkor, ada Angkor Wat apa. Itu adalah antara daripada Angkor ni tadi. Yang kelima, kerajaan Majapahit. Di manakah kerajaan Majapahit ini? Kerajaan Majapahit ini adalah berada di Jawa, Indonesia. Kalau kita lihat kerajaan Majapahit diasaskan oleh Raden Wijaya dengan bantuan tentera Mongol dalam perebutan kuasa di Jawa pada tahun 1294. Dan pusat kerajaan ini adalah di kota Trowulan. Dan kita lihat kemasyhurannya adalah kemasyhuran Majapahit bermula dengan pelantikan Patih Gajah Mada sebagai Perdana Menteri. Perdana Menteri Majapahit, bukan Indonesia. Oleh pemerintah Tribuana Tunggadewi. Patih Gajah Mada berjaya mengembalikan keamanan dan keselamatan kerajaan Majapahit, yang mana beliau juga mula meluaskan tanah jajahannya ke timur Pulau Jawa, pesisir pantai timur Sumatera, pesisir selatan dan barat Pulau Borneo, bahagian selatan dan timur Sulawesi dan juga Kepulauan Maluku. Dan ini menjadikan Majapahit sebagai pusat perdagangan pada abad ke-14. Walau bagaimanapun,
Ketika kematian Patih Gajah Mada dan serangan kerajaan Demak pada tahun 1478 telah menyebabkan kerajaan Majapahit menjadi lemah. Okey. Itu yang menyebabkan apabila seorang pemimpin mereka ini meninggal, jadi mungkin tidak ada penerusan pemimpin yang segah mereka ni tadi. Ini yang telah menyebabkan banyak kerajaan-kerajaan ini lemah. Yang keenam. Yang keenam adalah Kerajaan Kedah Tua. Yang mana Kerajaan Kedah Tua bermula dengan penglibatan masyarakat di Guar Kepah yang menjalankan kegiatan perdagangan dengan pedagang dari luar di Sungai Mas. Pada peringkat awal, pusat kerajaan ini adalah di Sungai Mas dan Pangkalan Bujang. Dan kejutan Kerajaan Kedah Tua ini diperkukuh dengan catatan golongan agama dan pedagang dari Cina, India dan Arab Parsi. Sumber Cina menamakan Kerajaan Tua sebagai Cecha. Manakala sumber dari India dan Arab masing-masing merujuk kepada Kerajaan Kedah Tua sebagai Kataha dan Kalahba. Dan apa pula kemasyhuran Kerajaan Kedah Tua ini tadi? Kerajaan Kedah Tua ini dikaitkan dengan kepesatan kegiatan perdagangan di Lembah Bujang. Dan kalau kita lihat dari segi pedagang dari timur dan barat datang untuk menjalankan kegiatan perdagangan dengan penduduk tempatan dan pedagang luar yang lain. Jadi mereka menjadikan pangkalan ataupun Lembah Bujang ini tadi tempat persinggahan untuk berdagang. Dan kita lihat dari segi kebesaran agama, Kerajaan Kedah juga Kedah Tua juga menjadi pusat keagamaan agama Buddha, dan kemasyhuran Kerajaan Kedah Tua ini menyebabkan Kerajaan Sriwijaya menguasai Kedah Tua. Namun begitu, serangan tentera Chola dari India pada tahun 1025 telah melemahkan kegiatan perdagangan di Kedah Tua. Kalau kita lihat, boleh tahan juga tentera Chola ni, asyik nak menyerang je kerja dia. Dan Kerajaan Kedah Tua mulai mengalami perubahan pemerintahan pada abad ke-7 apabila munculnya pengasasan Kesultanan Kedah yang memulakan kerajaan baru di Kedah. Daripada Kedah Tua kepada Kerajaan Kedah. Yang terakhir adalah Kerajaan Gangga Negara. Dan kalau kita lihat berdasarkan kajian arkeologi, Kerajaan Gangga Negara muncul pada abad ke-6. Walau bagaimanapun, Kerajaan Gangga Negara telah berfungsi sebagai pusat pelabuhan sejak abad ke-5. Dan menurut sumber tradisi, pengasas Kerajaan Gangga Negara ialah Raja Ganji Sarjuna. Terdapat pendapat lain yang menyatakan Kerajaan Gangga Negara ini dibuka oleh Raja Khmer daripada Kemboja. Dan untuk peringkat awal, pusat kerajaan ini adalah berada di Pangkalan. Di manakah Pangkalan? Kita boleh lihat dalam buku yang mana ianya berada di Semenanjung Tanah Melayu. Dan apa pula kemasyhuran yang telah dialami oleh Kerajaan Gangga Negara? Kalau kita lihat, kemasyhuran Kerajaan Gangga Negara bermula pada abad ke-9. Sejak abad ke-5, Kerajaan Gangga Negara sering dikunjungi oleh pedagang luar kerana kekayaan hasil bumi seperti emas dan biji timah. Kerajaan Gangga Negara juga berjaya mempertahankan kedaulatannya daripada serangan Kerajaan Sriwijaya pada tahun 850 Masihi. Dan Kerajaan Gangga Negara mulai lemah apabila diserang oleh tentera Chola. Tentera Chola juga dari India pada tahun 1025. Dan ini telah memusnahkan pelabuhan Gangga Negara. Baik. Jadi sebagai menyimpulkan keseluruhannya, setiap kerajaan yang masyhur ini tadi mempunyai persamaan dari segi kemasyhuran, dari segi perdagangan, pelabuhan, dan yang mana mereka
menguasai laluan perdagangan. Okey, ini yang menyebabkan mereka menjadi sebuah kerajaan yang masyhur. Walau bagaimanapun, kalau kita lihat dari segi kelemahan mereka ini tadi adalah dari segi pemimpin mereka. Okey, siapa yang menjadi raja mereka ketika itu mungkin terlampau dahsyat, menjadi sangat masyhur. Okey, jadi sampai-sampai ke mereka tidak mempunyai taktik dalam peperangan. Seperti kita lihat orang bermain bola sepak. Kalau kita tidak ada taktik yang betul, jadi kalahlah pasukan tersebut. Okey, dan selain daripada itu, kalau kita lihat kerajaan ataupun tentera kola dari India ni tadi banyak menyerang kerajaan-kerajaan ini. Okey, yang ini yang telah menyebabkan kelemahan kerajaan-kerajaan yang ada di alam Melayu ini tadi. Jadi itu sahaja untuk kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Jadi terima kasih. Bye-bye.